Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit tanda analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So malam tadi ataupun candle untuk pukul, kalau ikutkan pukul 5 pukul 4 pagi tadi, kita ada berlaku kenaikan yang drastik di Bitcoin, iaitu break kita punya resistance. Now Bitcoin berada di 28k. So Zul tak expect untuk breakout terlalu kuartal yang begitu awal, tapi apapun itu yang Zul rushing beli all in kuartal minggu lepas. So ini adalah salah satu sebabnya. So ada momentum untuk naik, cumanya kita tak tahu selagi tak break. So kalau kita dapat break ini, so nanti kita akan tengokkan di chart dan tu akan terangkan apa yang berlaku. Momentum ini adakah akan berterusan ataupun macam mana. Nanti kita akan tengokkan di chart. So, tanpa buang masa, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan, apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. Kemudian kita akan pergi ke chart untuk tengok detail untuk dipergerakan di Bitcoin. Alright, sebelum pergerakan Bitcoin, nanti tu akan nak tengok untuk ruangan komen malam dulu. Kejap. Okay, so ini adalah Coin Market Cap. So currently total market cap berada kat mana? Total market cap berbeza berbanding semalam, iaitu berada di 1.07. Kita naik 1.08. Itu kan secara keseluruhan 0.42%. So volume 31, drop 25%. BTC dominant 48. Tapi kalau ikutkan di chart, BTC dominant dah berada kembali ke above 50%. So Ethereum masih yang sama, iaitu 18.7. So harga semasa untuk pagi ni untuk Bitcoin berada di 27.8. Berlaku sikit reaction. Kalau awal pagi tadi tengok 28, betul-betul ada shadow 28. Nanti kita tengokkan di chart. So untuk Bitcoin dalam tempoh 24 hours dia naik 3% lebih. So Ethereum pun naik 3%, 3% lebih daripada 1.6 ke 1.7. So lain-lain altcoin yang tengok ada tak buat reaction. Cardano naik 4, hampir 5%. Tu nampak ada kata green candle yang huge juga untuk di Cardano. Solana 12%, naik sampai $24. So nanti kita tengokkan balik. Polkadot 3%, Matic pun 6%. Okay, kita tengok Matic. Bukan tengok Matic, bukan tengok Cardano. So lain-lain altcoin masih semua buat pergerakan. Avax 5%, Cosmos. Alhamdulillah, so ikutkan portfolio tu dalam untung. Ikutkan siapa yang follow lama itu. So ada tunjukkan tu punya portfolio. So sekarang ni tu punya portfolio ikutkan tahun 25 dalam profit lah dengan kenaikan semalam. So dalam profit tak banyak pun, dalam 3% saja profit. So apa ini adalah kuartal untuk portfolio 25. Ikutkan secara keseluruhan tu punya portfolio tu masih lagi loss banyak 46 sen berbanding sebelum zone in itu zone masih 80%. So naiklah berada 46%. So apapun semakin tahun 2023-2024 akan berlaku kenaikan, 24 akan berlaku kenaikan. So lepas nak kenaikan, di zone akan punya value tu akan datang kembali. So let's go kita pergi ke chart kita untuk detail. So inilah pergerakan di chart Bitcoin. Ikutkan ini adalah candle pukul 4 tadi. So inilah pukul 4 kita ada berlaku kenaikan. Kalau ikutkan di 1 hour pukul apa? 1 hour kalau ikutkan tadi baru dia sejam lepas. Currently pukul 7, candle pukul 6. Candle pukul 6 tadi adalah berlaku kenaikan. Tapi kenaikan ni untuk di 1 hour sudah pun melepasi berada di overbought. Stock RSI pun hampir berada overbought. Kemudian di 4 hours juga untuk BTC dah pun berada di overbought. Hanya stock RSI sikit lagi berada. So minin apa juga kan kita dah ikutkan dia buat reaction dengan ni shadow yang sebelum ni. So ini kita dah sampai. So apa yang zona expect adalah kita akan tengok ada momentum ni naik atau tidak. Kita akan tengok yang RSI. So sekiranya RSI ni price buat circling down dan berlaku kenaikan, price buat higher high, RSI buat lower high. So be prepared untuk price drop balik. Dan drop balik itu kita boleh monitor trend line ni. Dan trend line ni kita boleh monitor, dan sekiranya price tu breakout balik below trend line ni, price boleh kembali balik ke dalam kawasan ini. So minimum masa sekiranya price kembali dalam kawasan ni, so trend line ni kita dah tak perlu monitor. Tu meaning kita currently kita monitor antara 25 dan juga 28. So apapun selagi mana price berada di kawasan above trend line putih ni, trend line yang hijau ni, so ini kita jangkakan untuk Bitcoin akan terus melakukan kenaikan. So kalau di daily anda akan perasan di daily tu ada quarter monitor satu pergerakan. So yang ni kita boleh tengok daripada point ni adalah untuk pergi ke at least mana-mana reaction above channel ni. So kita ada yang channel besar ni
tidak beri above yang pertengahan ni. So ada opportunity untuk price kawasan ni. Cuma nak untuk pergi lagi tinggi kita perlukan volume. So kali RSI di daily pun hampir berada di overbought. Tengok RSI ni berada overbought. So ni kita tengok mungkin ada sikit lagi ruang nak kenaikan. So sama juga dengan RSI sebelum ni. Sekiranya kita break middle tengah ni, so meaning kita akan start berlaku kenaikan reaction. First reaction lah 28. Kemudian tengok sikit reaction atas ni sama ada dia terus naik ataupun reaction. Tapi Zul expectkan untuk daripada tahun 23 dan tahun 24 ni kita akan buat reaction price antara 25 dan 32. So mungkin akan naik, kemudian mungkin 3 bulan jatuh balik kawasan ni boleh berlaku. Tapi kita antara kita punya kawasan base currently adalah bullish base untuk long term daripada low ni, lower low, kerana kita berada dalam base bullish. So kalau ikutkan kita buat satu channel ni untuk point of breakout ataupun target last low last high pada 32 adalah point breakout kita adalah untuk daripada ni kita akan menuju ke kawasan almost ke 41 ni ada support resistance. So meaning kan ini adalah target zone untuk tahun 2024. So selagi mana Bitcoin berada antara 32K, 32,000 dan 25,000 USD dollar, itu adalah consider good range untuk anda buy untuk long term. Cumanya kenapa zone buy all in di kawasan ni adalah kawasan ni adalah buat pergerakan bullish iaitu di daily. Di daily kita dapat lower low di price, lower high di RSI, itulah bullish, dan price buat satu pergerakan untuk short term. Untuk di 4 hours maknanya kita buat pergerakan daripada yang ini, low ini dia buat higher high baru, kemudian lower high. So swing low to swing high ni, lower high to do all in di kawasan ni. Alhamdulillah ada profit untuk Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Sebab apa? Bila Bitcoin naik, altcoin lain juga turut aku kata follow. Sebab tu Zul punya portfolio untuk tahun 2025 ni, apa yang Zul buy inilah jumlah yang Zul dah bank aku kata deposit untuk tahun ni. So, semua altcoin tu dalam profit dalam 2.6%, hampir 3%. So itu untuk analisis untuk di Bitcoin. So apapun RSI semua dah berada di hampir berada overbought. So kita akan monitor. Yes, ada momentum lagi sikit naikkan antara possible naik sampai 28.9 ataupun 29. Kemudian possible kita akan ada sedikit retestment yang kuartal merah seperti ni sikit lah untuk retest balik. Kemudian kita ada boleh monitor trendline ni. Trendline ni adalah sebagai kita indicator untuk tengok sama ada dia bound ataupun breakout balik ke bawah. Breakout bawah tu sama ada price tu boleh return balik dalam kawasan middle trendline ni, ataupun kita tengok price tu masuk balik untuk react balik ke dalam 25. So selagi mana price react aku kata antara above middle trendline ni, so ni kita akan jangka momentumnya adalah more untuk naik ke atas. So itu untuk di Bitcoin. So let's go kita pergi ke chart yang tengok. First kali kita tengok Solana naik berapa din? Solana naik almost di berapa persen? Lupa Solana ni naik berapa persen. Solana Bitcoin, BNB, Cardano, Solana naik 11%, 12%. So first kita tengok Solana tu, apa yang berlaku dekat Solana, kat mana price dia dah pergi. Solana. Satu isu, so seperti mana yang tu ceritakan sebelum ni, kita berada di kawasan good support dan kemudian good untuk invest untuk long term. Sebab apa? Kat kawasan ni kita dah breakout ni dan buat satu isu swing high, swing low to swing high, kita dah support. So siapa yang ada buy kawasan ni tengah profit. So berdasarkan ni kita kena tengok price juga sama juga ni, price possible akan buat reaction dengan resistance. Kemudian kita tengok ada aku kata momentum ataupun tidak. Sebab apa? RSI dah berada overbought, stop RSI pun dah berada overbought. So meaning possible kita akan sikit lagi kenaikan, kemudian keep dropping balik untuk retest swing low ini to swing high ini, kita akan ada support. So buat reaction support ni dan sekiranya price RSI tu berada sedikit oversold, kemudian kita boleh ada momentum untuk breakout kita punya resistance, ataupun kita ada volume kita boleh breakout terus. So itu untuk di Solana. Kemudian kita akan tengok Matic, Cardano. So Matic dulu berlaku. Matic juga kalau ikutkan di daily, kalau kita zoom in sikit, kita ada hipan balik. So price sama juga di Cardano, di Matic ni good position untuk in siapa-siapa nak in sebelum ni, iaitu lower low di price untuk RSI. Kemudian kita nampak lower low di price, lower high di RSI. So bullish sudah berlaku kenaikan. So meaning untuk yang ni Zul expect untuk Matic kembali balik above trendline putih ni untuk
kit buat kuartal pergerakan. So kalau ikut yang sini kita boleh monitor juga. Kalau automatic next movement kita boleh monitor channel juga sebenarnya. Daripada low ini to low ini kita boleh ambil yang atas ni. So ini adalah sikit kuartal pergerakan yang besar lah untuk di matic. So ini daripada point ni dia boleh buat reaction antara middle ni. Kemudian so kiranya untuk long term sikit mungkin dalam 20-24 kita dapat slowly naik kenaikan ni, breakout yang ini. So ini breakout hampir $1 dan kita akan start balik berlaku kenaikan untuk buat ke major resistance balik dalam kawasan ini. So itu untuk di matic. So good untuk investment untuk long term di bawah ni. Kemudian untuk Cardano pun kita dapat nampak reaction yang lebih kurang sama, iaitu Cardano ni kita dah draw awal sikit, kita downtrend, kita ada channel ni. So kari daripada bawah ni sama juga kita dapat pergerakan yang sama, iaitu lower low di price, lower high di RSI. So price expected untuk pump dan kita dah dapat pun sikit candle hijau ni. So RSI masih lagi ada momentum. So ini kita jangkakan untuk yang ini price boleh buat reaction. Sejauh mana? Sejauh adalah expected middle trend line ni daripada channel bawah ini ke trend line ni. So boleh berlaku kenaikan ataupun sikit reaction untuk sideways dalam kawasan ni untuk buat lagi kata another bullish pattern. So apapun untuk long term bullish. So siapa yang ada follow zone on in di kawasan ni, kata untuk Cardano, yes mungkin akan sebab apa zone on in tu sikit atas dalam kawasan ni. So price masih lagi below, so sedikit negatif secara keseluruhan. Tapi untuk portfolio tahun 25 secara keseluruhannya adalah keseluruhan altcoin, bukan Bitcoin, keseluruhan Cardano masih lagi dalam negatif profit. Kalau ikutkan tu punya yang ini 25 Cardano yang Dubai tu, so masih negatif dalam $49. So daripada apa yang zone buy itu dia ke 2.6. So currently price berada di kawasan 2.6. So hampir break even. So kalau berlaku sikit kali lagi, insyaAllah Cardano tu akan terus dalam profit. So itu untuk di Cardano. Kemudian satu lagi kita akan pergi ke ruangan komen. Chainlink tu. So Chainlink kita tengok apa reaction Chainlink semalam. So Chainlink sama juga, dia dah buat reaction ke kawasan above channel dia, iaitu dia punya reversal pattern. So sekiranya kita ada terus akan momentum kenaikan, insyaAllah kita dapat break. Tapi berdasarkan currently macam juga akan di Bitcoin tadi, RSI di daily pun hampir berada overbought. So tengok di Chainlink pun dah berada di betul-betul di kawasan ni. Kita touch first time kita touch kat channel yang zone draw ni atas, kemudian RSI pun dah berada overbought, dah line merah, top RSI pun dah lebih kurang sama. So ini kita berjangkakan momentum untuk naik tu dah tak berapa nak kuat. So kita akan expect boleh berlaku untuk sedikit rejection bullish. Atau rejection bullish macam mana kita nak tengok untuk di Chainlink ni. Daripada point the pump ni adalah daripada swing low untuk short term. Swing low ini to swing high ini kita akan ada minor support. So kita nak tengok price return balik dalam kawasan minor support ni, kemudian meletakkan RSI sikit dalam kuartal oversold. Kemudian kita akan ada balik momentum untuk breakout, itu price sikit drop, kemudian naik untuk baru ada good momentum untuk break kita punya ni. So kalau break ni macam akan Chainlink ni ada expectation yang tinggi untuk dia berlaku seperti mana di Bitcoin Cash, untuk breakout dengan kuartal tinggi, kemudian barulah rejection balik ke kawasan support dalam around kawasan ni sebelum akan continuously melakukan kenaikan. So ini tak nak terlepas pump ini, anda boleh DCA sebagaimana price berada dalam channel ni, boleh kuartal all in untuk anda long term punya position. Itu untuk Chainlink. Kemudian next comment, saya tu tengok coin Shiba tahun 25 pergi mana. So tahun 2025 untuk Shiba boleh tinggi sampai mana. Shiba Inu, kita masih lagi dalam channel down channel, kita berada dalam kawasan major support sebelum ni. So boleh invest untuk long term, anda on in pun boleh, tapi make sure anda invest tak kuartal, bukanlah dalam anda punya portfolio tu bukanlah 50% investment dalam Shiba, tak, at least 5% ke 10% dah cukup untuk ni, untuk anda ada Shiba Inu ni. Sebab apa, kalau berlaku pump di kawasan ni, price target kita adalah almost dalam kawasan, kalau ikutkan ni 4.2 lebih 4.2, ikutkan dalam ni dah 3.6, iaitu dalam 0.003 sen. So kenaikan hampir berapa ribu persen daripada bawah ni. So almost dalam hampir 5,000%. So 5 kali ganda lah kalau anda masuk RM10,000. Kalau anda masuk RM1,000, ini akan jadi almost dalam RM5,000. So itulah expectation untuk kuartal Shiba Inu untuk next bulan tahun 2025. So itu untuk di Shiba Inu. Kemudian next comment,
Stellar Zul, SLM USDT. So Stellar, lama juga tak tengok SLM USDT, SLM USDT. Alright, kita akan pergi di daily tengok apa berlaku. So untuk di Stellar ni, harga opening ke harga ni adalah 0.06. Kemudian kita dah break, kita punya Stellar ni dah breakout dia punya downtrend ataupun dia dah breakout dia punya reversal pattern dia. So ni kita dapat bullish, iaitu daripada swing low ini to swing high ini kita ada support. Cumanya sebelum ni dia sedikit weak. Sebab apa, dia dah breakout below dia punya harga support. Bila harga support yang ni, so untuk momentum untuk naik itu sedikit terencat lah. So mini price tu boleh return balik dalam mana kawasan ni. Ikutkan RSI dia masih lagi almost berada di oversold untuk RSI. So mini price boleh berlaku kenaikan tapi kuota sedikit way lah. So kita perlukan lagi momentum untuk Bitcoin terus melakukan kenaikan untuk drive altcoin kembali balik atas. So ni kalau SLM berjaya above balik kuota berada dalam kawasan support ni, so ni kita jangkakan price boleh keep buat ayat. Ikutkan kat sini masih lagi continuous RSI dan price masih lagi buat pergerakan sama. So ni continuous untuk drop tu masih ada untuk di SLM. So apapun secara keseluruhan price ada bullish untuk kawasan ni. So kita ada range ni, kalau ikutkan ni kita ada range antara yang ini, sama juga kita boleh buat range antara dalam kawasan ni. So possible price 23.24 masih lagi dalam range kawasan ni. Bulan nanti baru dia akan start berlaku kenaikan. Untuk jangkakan 2024 kita akan expected price boleh bermain above 16 sen. Kalau berada above 16 sen tu consider untuk 25 kita adalah bullish. So itu untuk di SLM. Kemudian next comment, tengok flag boleh pergi jauh tak buran. Flag itu sekejap dulu, lupa flag. Baik, flag ni macam mana, tengok balik. So flag ni harga opening dia adalah selam, kalau ikutkan di Binance RM1, bukan RM1, $1.20. So price kali berada below ni dah even dah break kita punya below ni. So sedikit bearish. Bearish mana untuk flag ni maknanya untuk long term. So kalau Zul memang dia tak invest untuk long term, sebab apa, memang agak bearish. Kita buat triangle ni untuk dia breakout tapi dia breakout ke bawah. So agak bearish. So meaning untuk flag ni expected boleh lagi drop below, ataupun selagi mana dia tak regain balik position bullish ataupun buat sebarang signal bullish untuk di daily ni, kata agak bahayalah untuk masuk. Kalau kita dapat contoh, kalau kita dapat lower low di price, lower high di RSI tu boleh buat. Kalau mau short term itu kat sini pun tak boleh nak kata ni equal. So ni kita tak jangkakan boleh. So price dah breakout ni, so ni another free fall ke bawah. So yang ni pun kalau sekiranya dia break lagi below yang ni, so below yang ni another free fall ke bawah untuk flag. So tak boleh cerita pasal untuk buran, sebab apa, dia punya technical itu mengatakan bearish untuk untuk buat masa ni. So another drop ke bawah. So itu untuk di flag. Kemudian next comment, tu nak tanya, kalau kat Luno kita withdraw duit sekali transaction ke bank, berapa banyak yang boleh? Kalau lebih pun baik tak. So macam ni kan, yang ni Zul pun tak pernah buat lagi, tak experience lagi untuk withdraw sekali banyak. Tapi ikutkan kalau bank in, kalau transaction ikutkan account, jenis account lah. Macam Zul, tak Zul ada boleh, normally ni major, siapa yang selalu buat transaction dekat Luno akan dapat maksimum transaction 100,000. So Zul boleh bank in atau boleh deposit 100,000 sehari. Kalau withdraw tu saya tak pasti, tapi yalah, Zul ada juga kawan kerja kat Luno, nanti Zul akan tanya. Tapi ikutkan itu, Zul dah tanya, ikut transaction itu adalah kata ikut limit. Dia kata ikut limit. Kalau 100,000, so meaning in out 1,000 tu satu hari, tak ada masalah. Cumanya whole bank atau tidak, itu bergantung pada bank. Bank kadang-kadang kita kalau duit masuk tiba-tiba sejemput RM50,000. Kalau dalam Malaysia selalunya tak jadi isu. Yang jadi isu adalah duit itu kalau daripada masuk daripada luar negara. So kalau luar negara tu dia akan jadi isu. Bank akan kata hold dan call apa semua nak tanya bukti duit ni apa. Tapi kalau duit tu dalam transaksi negara, so meaning dulu dalam negara, dah registration dalam negara Malaysia, so expect yang itu tak ada isu lah. So kalau limit anda 1,000, anda boleh buat transaction in out 100,000. Itu berdasarkan tu punya kawan tu yang sembang lah, yang kerja dalam Luno. Itu kalau ada info-info lain, anda boleh share di ruangan komen. So VRA breakout tu, VRA breakout ke? So ada kenaikan ke VRA? Saya tengok lagi. Thank you untuk siapa yang tanya. VRA tu ingat baru nak tambah sikit lagi. Ingat tu nak tambah jadi 100,000. Tu dah beli 12,000 tu nak tambah macam jadi. Okay, VRA
ada berlaku pump. Okey, daripada point Zul all in itu, daripada kawasan all in ni, so nice berlaku kenaikan. Tetapi untuk macam cakap tinggal tadi, semua Bitcoin, altcoin menunjukkan RSI dan stock RSI dah berada di oversold. So daripada ni ialah boleh. So yang kita nak tengok adalah sekiranya price itu berlaku balik rejection, ialah swing low to swing high, kita akan ada mana support, dan sekiranya support itu dapat bertahan, insyaAllah kenaikan ini akan berterusan untuk next pump. So itu untuk di VRA. So VRA ni price kalau dia berminat untuk dapatkan 100,000 coin, so meaning sekarang tu ada 13,000 coin tu, dalam perlukan 97,000 coin lagi. Sudah kira tu perlukan dalam RM2,000. InsyaAllah nanti tu akan jumpa buy. Tapi untuk VRA ni sudah on in 8 sen. Tu tak kuota prioritas kan. Tu prioritas untuk tu punya Matic, Cardano dan Phantom. Tu nak reducekan lagi tu punya average lagi. So itulah VRA. InsyaAllah kalau tu tambah, tu akan tambah lagi. Tapi ikut current performance untuk Dubai tu, alhamdulillah dah dalam profit. So untuk VRA masih lagi kita ikutkan dah breakout punya downtrend, dapat bullish iaitu swing low to swing high, kita dah support. Sebab tu tak kisah all in kawasan ni, sebab inilah kawasan support. Sooner or later price akan drive balik ke kawasan ni, dan currently average tu berada 8 sen. Price sampai recent tu akan terus profit secara keseluruhan. Ini adalah antara portfolio tahun 21 dengan portfolio tahun 25 punya, tambah average adalah 0.8. Tapi kalau ikutkan tahun ni yang all in sebelum ni, hari Khamis itu, ialah average tu berada dalam kawasan ni. So 25. So total tambah antara dua profile tu, meletakkan tu punya secara keseluruhan average untuk asset itu berada di 0.08. So itu untuk di BRA, bullish secara keseluruhannya. So kita tengok untuk next comment, pasal Chainlink, saya beli harga 5 sen sekarang, harga semasa tu. Alhamdulillah, kuota tahniah untuk anda juga. Zul hanya share secara technical. Zul tak saran untuk anda follow Zul. Zul buy untuk di crypto hanyalah untuk Zul punya future plan, insyaAllah untuk Zul punya keluar daripada kuota masalah kewangan, dan untuk kuota insyaAllah lah one day nak start business lagi. So dengan ini hopefully modal yang Zul invest untuk tahun ni, profit 25, Zul akan invest untuk buat bisnes sebelah. Kalau bisnes Zul lebih banyak masa, insyaAllah lebih banyak masa lapang untuk buat live balik. So itu untuk di Chainlink. Kemudian Zul tolong tengokkan coin tinggalkan coin TLG. Zul TLG tengokkan coin, tolong kot Zul, tolong tengok coin GLMR dengan SWI boleh sampai berapa. So GLMR coin apa? GLMR USDT. Okay, so pernah review sebenarnya ni. So harga opening adalah berada di 24 sen. Sebelum ni kita berada below, naik below lagi, kemudian dekat sini nampak tak kita dapat tak kata sebarang bullish signal untuk di daily. Kalau ikutkan low. Okey, kat sini kalau ikutkan kecil je nampak bullish. Sebab tu sebelum berlaku pump ni dia dapat satu. Sebab tu je kalau sebarang bullish signal di daily ni memang strong lah kuota signal ni, iaitu kita nampak yang ini equal lower low. Kat sini kita nampak lower high, dan apa berlaku daripada point ni, kuota RSI naik terus dan naik. So ini siapa yang ada buy kawasan ni, siapa nampak signal ni dia buy, so ini kita akan profit lah untuk current time dia punya position. So untuk glamour kita akan tengok ni secara keseluruhan price cuba untuk breakout channel ni, dan breakout channel ni ikutkan daripada pergerakan ni bullish. Cuma kali kita perlu lagi kita tengok ada tak kuota bearish buat higher height RSI. Okay, kat sini pun dah nampak walaupun bullish dan dia bagi terus bearish, iaitu kita nampak higher height di price, lower height di RSI. So meaning untuk yang ni kita nak tengok berlaku rejection yang macam mana. Kita nak tengok rejection yang bullish, iaitu swing low ini to swing high ini. Kita nak tengok price ni return balik sedikit bawah ke dalam kawasan support ini, untuk kuota cooling down RSI. Kemudian kalau support ni dapat berjaya bertahan, kita dapat balik bullish signal kat sini, kita akan berlaku kenaikan tu meaning kita akan tengok adalah dia untuk dapat momentum adalah breakout retest sebelum berlaku another movement ke atas. So breakout channel ni dah consider bullish lah
untuk long term, untuk di Glamour kita akan nampak price ni akan start balik berlaku kenaikan. Tak adalah kenaikan yang drastik tapi bergantung pada chart tu, tapi mostly kita akan nampak price tu akan start berlaku kenaikan. So reaction adalah seterusnya dalam 32 sen, break 32 sen kita akan ada aku kata monitor pula antara 32 sen ke 56 sen. Kali kita boleh monitor 32 sen, break above 30 sen, next target adalah 56 sen. So itu untuk di GLMR. Lepas tu kalau ikutkan tahun 25 boleh pergi ke sana. Kalau ikutkan di above ni kita boleh tengok balik. Ya, kat sini kita boleh tengok secara Fibonacci. So yang sebelum ni kita ada return dia dalam $40. So mini price return boleh 1.6 dalam 81 ataupun maximum price dia dalam 4.2 dalam 213. Tapi realistic target kita target dulu 1.6 dalam kawasan almost $81. Berdasarkan $81. So itulah GMR. Kemudian satu lagi SUI ya. SUI USDT tu tak tahu sebut betul tak SUI tu. SUI tu Binance sama juga. Yang ini okey. SUI bullish dengan kenaikan ni adalah pergerakan ni iaitu dia breakout channel ni. So ni kita nak tengok SUI ni return balik masuk dalam kawasan support dan terus melakukan pada kenaikan tu. Apa yang kita tengok adalah price naik, kemudian daripada swing low ini to swing high kita nak ada price drop sikit untuk coolingkan RSI minus support. So, price kawasan ini adalah kawasan good position untuk anda all in. Sebab apa? Inilah momentum untuk terus melakukan kenaikan. So pergerakan ini bullish untuk start SUI melakukan balik kenaikan untuk kata ataupun nampak balik arah chart itu adalah untuk uptrend balik. So itu untuk SUI. Untuk long term juga akan ini sama macam di kuartal GMR kita boleh target dulu 1.6 dalam 2.9 hampir $3. Maximum trash adalah dalam kawasan hampir $7. So kita target dulu dalam almost $3. Kemudian sampai $3 nanti kita akan tengok beli RSI tahun bila timeline dia. Kalau ada sampai awal insyaAllah dia akan more higher ke atas. Itu untuk SUI. Kemudian next comment, so tolong tengokkan Cosmo. Nanti boleh sampai berapa di Binance. Okey, di Binance tengokkan Cosmo ada lagi tak? Okey, kita Cosmo last. Cosmo sekejap. Cosmo dia punya pair apa tu lupa. Cosmo tu sekejap. Cosmos USDT sekejap. Tak betul lupa dia punya pair. Atom. Dia ada dalam kepala cuma tak terkeluar. So Atom, Cosmo tu adalah Atom. So jangan tulis Cosmo plus USD, anda tulis dia punya Atom, dia punya pair dia tu. Nak sikit. So kalau ikutkan ni, tapi tu tahu Cosmo tu cuma tak ingat dia punya short tu Atom USDT ataupun Cosmos. So beri Binance. So secara long term price harga opening adalah di kawasan $4. Kita way jauh daripada $4 tu. So bullish sebenarnya secara long term. Sebab apa bullish? Kalau zoom out ni kita tengok kita ada kawasan bertenang. Kemudian kita currently dalam kawasan above harga bertenang. So resistance now major support dan price itu dah return. Kalau berdasarkan bawah ni itu yakin kita akan dapat quarter signal bullish di daily. Contoh kita akan tengok kat sini. Yes, clearly kat sini nampak lagi clear iaitu di daily. Kita nampak iaitu RSI ni buat lower low. Kemudian kita akan tukar color. Okay, kat sini kat bawah kita nampak lower high di RSI. So kalau ikutkan ini kita nampak lower high. Nampak ni kalau ikutkan, tengok balik lower low. Ok, sorry, yang bukan yang kecil, yang besar ni tak dapat. Yang kecil, dia kecil sikit. Dia akan zoom in sikit kat chat, dia akan tunjukkan anda. Lepas tu nampak pergerakan yang ni adalah kata amat bullish. Signal ni adalah amat bullish kalau dapat dekat di daily. Iaitu kita nampak kat sini adalah RSI. Kalau daripada point ni kita nampak price buat lower low. Kat sini nampak RSI buat lower high beberapa kali. Kita dapat gini, ikutkan sebelum ni kita dapat lower low, kemudian dia ada sedikit lagi another low lagi baru, high yang baru. So bullish walaupun ada buy kawasan ni drop sikit adalah, tapi tengok price could melakukan kenaikan ni adalah consider bullish. Kita consider ada satu key level dekat kawasan ni dah breakout, consider breakout
breakout, retest dan continuously naik ke atas. So ini kita ada above kawasan ni. So above 7.34, next target adalah almost dalam kawasan, next target kita dalam kawasan almost adalah $10, iaitu return balik dalam kawasan support untuk di atom ni. So secara long term naknya dah memang bullish. Kita dah breakout yang ni, cuma kita hilang sikit quarter bullish signal kat sini, tapi apapun kat sini consider dia buat channel. Next movement untuk besar lah kita akan tengok ini. So nampak ni pergerakan channel cantik. So daripada point ni dia boleh buat reaction above channel ni, above channel, quarter middle channel ni, dan breakout ni kita boleh naik atas. Dan next movement yang quarter kita boleh jangkakan untuk kalau ada sebarang movement yang besar dalam market, kita nak tengok breakout above $12 ataupun channel ni kita akan move higher ke atas. So kalau ikutkan ini dah consider boleh buy sebab apa price berada di kawasan ini. Major resistance, now adalah major support. Now adalah masa good time dalam kawasan orang $7 ataupun $7 ni adalah good range untuk anda all in dapatkan target. Kalau nak dapat simbukan kat sini lah quarter position yang paling cantik untuk anda buy, untuk anda holding tahun 2025. Targetnya adalah almost banyak juga ni. Target dia tak satu. Swing high to swing low 1.6 dia berada dalam 70. So maximum price kat sini kita boleh dapat almost dalam 2.6 ataupun 3.6 dalam $150. So itu untuk di atom ataupun cosmos. So ada tak lagi yang Zul miss? Okey, tak ada. So sekian yang berminat, type saja di ruangan komen di bawah apapun hari ni. Aku kata bullish, Zul happy secara keseluruhan, happy sebab apa yang Zul on in sebelum ni dah profit. Cumanya Zul tak berapa nak happy untuk Zul must buy lagi secara long term. Tapi apapun Zul dah on in tahun ni, cuma untuk 24 je kan, insyaAllah price masih lagi bermain antara 32 dan 25. Dan sekiranya price tu return balik mana-mana dalam price harga below ni, Zul akan keep the DCA untuk beberapa coin. Contoh di Cardano, Matic Phantom, Zul nak reducekan lagi average. Dan kalau ada rezeki lebih, Zul akan tambah lagi beberapa coin. Contoh yang VRAD Zul nak tambah lagi. Kemudian mungkin coin-coin yang baru yang kalau nanti Zul berminat untuk invest, Zul nampak tadi kecantik, fundamental cantik, insyaAllah Zul akan maklumkan. Buat masa ni, apa yang Zul invest ini adalah coin-coin yang lebih kurang sama seperti tahun 2021 itu, untuk expected untuk repair Zul punya average. Kemudian expected coin-coin itu adalah lebih quarter fundamental dia masih lagi strong untuk menghadap tahun 2025. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda next review. Assalamualaikum. Bye bye.